Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak sampaikan 3 kisah. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Kak Zawiyah untuk memudahkan cerita. Kak Zawiyah adalah ibu kepada 3 orang anak. Yang sulung lelaki, Abang Long. Dah besar lah. 2 orang lagi perempuan, kakak dan adik. Tak pastilah umur anak Kak Zawiyah ni berapa. Perkara ni berlaku pada satu malam di rumah Kak Zakiyah. Abang Long ni, anak sulung Kak Zawiyah, ada bawa balik satu VCD. VCD filem hantu. Jadi malam tu, Kak Zawiyah sekeluarga pun berpakat lah nak menonton filem hantu tu bersama-sama. Semua ada lah masa tu. Suami Kak Zawiyah, lepas tu Abang Long, kakak, adik semua ada. Semua berkumpul dekat depan TV, di ruang tamu. Masa tu Kak Zawiyah memang dah sediakan lah minuman, jajan semua. Memang seronok lah tengok TV sama-sama. Masa dia orang menonton filem tu, suami Kak Zawiyah dan Abang Long ni relax aja, enjoy aje movie tu. Yang penakutnya Kak Zawiyah. Kak Zawiyah bersama dengan 2 orang anak perempuan dia ni, si kakak dan adik. Dia orang bertiga ni, setiap kali ada scene hantu, mesti dia orang menjerit terkejut dan duduk rapat-rapat. Macam tu lah keadaannya. Memang seronok lah tengok movie sama-sama macam tu. Jadi bila movie tu dah habis, dia orang semua pun masuklah bilik masing-masing. Kak Zawiyah masuk dalam master bedroom bersama-sama dengan suami dia. Abang Long masuk dalam bilik dia. Si kakak dan adik masuk dalam bilik masing-masing. Bermakna dalam rumah tu ada 4 bilik semua sekali, 4 bilik tidur. Asalnya ada 3 je. 3 bilik je. Master bedroom untuk Kak Zawiyah dan suami dia. Bilik Abang Long. Lepas tu 2 orang anak perempuan Kak Zawiyah ni berkongsi bilik. Tapi sebelum ni dia orang ada bergaduh. Bergaduh nakkan bilik masing-masing. Jadi Kak Zawiyah dan suami dia terpaksalah tukarkan bilik store tu kepada bilik anak bongsu dia, bilik adik. Jadi sekarang ni dia orang semua dah ada bilik masing-masing. Selesai masalah. Sekitar jam 3 pagi, Kak Zawiyah terjaga daripada tidur. Sebab dia rasa dahaga nak minum air. Biasalah Kak Zawiyah ni dia menghidap kencing manis. Jadi memang dia selalu rasa dahaga. Kak Zawiyah pun bangunlah, turun daripada katil dan keluar daripada bilik. Untuk nak ke dapur, Kak Zawiyah perlu lalu ketiga-tiga bilik anak dia. Mula-mula bilik Abang Long, lepas tu bilik kakak pula. Yang terakhir adalah bilik adik. Bilik adik ni yang asalnya bilik store tu adalah bilik yang paling hampir dengan dapur. Kak Zawiyah pun mula berjalan, melintasi bilik Abang Long, lepas tu bilik kakak. Dah dekat nak sampai dekat dapur lah masa tu, dia nak minum air kan. Masa melintas dekat bilik si adik ni, Kak Zawiyah tengok pintu bilik si adik ni terbuka, tak tertutup rapat. Jadi Kak Zawiyah ni nak pergi jenguk lah keadaan anak dia. Kak Zawiyah pun buka lah pintu bilik si adik ni. Tengok-tengok si adik ni, anak bongsu Kak Zawiyah, sedang tidur di atas katil dia. Tapi si adik ni, dia tidur dalam keadaan yang merengkuh, memeluk tubuh. Nampak macam dalam keadaan yang kesejukan. Jadi Kak Zawiyah pun rasa kesian tengok keadaan anak dia kesejukan macam tu. Kak Zawiyah pun masuk, ambil selimut, tarik selimut, diselimutkan anak dia, anak bongsu dia. Lepas tu Kak Zawiyah keluar balik daripada bilik, nak sambung berjalan menuju ke arah dapur. Tapi sebelum tu Kak Zawiyah dia terdetik dalam hati, takkan aku tengok seorang je anak aku. Aku nak tengok si kakak ni lah. Kalau tak tengok macam tak adil pula. Jadi Kak Zawiyah tak pergi ke arah dapur. Dia pergi jenguk dulu bilik kakak ni. Lepas tu barulah dia nak pergi minum. Kak Zawiyah pun pergilah ke bilik sebelah. Dia buka pintu. Bila Kak Zawiyah buka pintu bilik si kakak ni, Kak Zawiyah terkejut. Sebab Kak Zawiyah nampak kedua-dua anak perempuan dia ada tidur di atas lantai bilik si kakak ni. Macam mana boleh jadi macam tu? Baru aja tadi Kak Zawiyah tengok dalam bilik si adik ni, si adik ada tidur dalam bilik tu. Tidur dalam keadaan yang kesejukan. Dia pergi selimutkan si adik tadi.
Jadi macam mana si adik ni boleh ada dalam bilik kakak? Meremang bulu roma Kak Zawiyah masa tu. Kak Zawiyah mula berasa takut. Dia kejutkan anak dia. Sebab dia nak pastikan, betul ke tu anak dia? Nama anak bongsu Kak Zawiyah adalah Mia. Dia kejutkan Mia. Mia bangun. Masa tu Mia tak bangun. Kakak bangun. Si kakak ni bangun. Kakak bangun, tanyalah Kak Zawiyah ni. Mak, ada apa mak? Kak Zawiyah pun tanyalah, kenapa korang tidur berdua? Lepas tu kakak pun jawab, tak ada mak, ni adik ni tadi memang dia tidur dalam bilik dia. Lepas tu dia berlari masuk dalam bilik kakak. Dia cakap dia takut. Kak Zawiyah terkedu masa tu bila dengar kakak cakap macam tu. Lepas tu Kak Zawiyah beritahulah kakak ni, tak apalah, sambunglah tidur. Lepas tu Kak Zawiyah pun tutup pintu. Masa tu Kak Zawiyah dia rasa dahaga kan, nak minum air. Tapi disebabkan dia takut nak melintas sekali lagi depan bilik si adik ni, dia batalkan niat dia. Tak apalah, tak minum. Kak Zawiyah pun patah balik pergi dekat bilik dia tidur. Itulah kisah pengalaman seram yang dialami oleh Kak Zawiyah selepas dia sekeluarga menonton satu filem seram bersama-sama. Jadi apa benda sebenarnya yang Kak Zawiyah nampak tidur dalam keadaan kesejukan dalam bilik anak bongsu dia? Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Boy untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku ketika Boy berada di sebuah hotel di Jakarta, Indonesia. Masa tu dah malam lah, lebih kurang pukul 8.30 malam. Boy berada dalam bilik hotel tu seorang diri. Kawan-kawan dia pada masa tu semuanya keluar, bersia-sia di kota Jakarta tu. Boy tak ikut sebab Boy tak berapa sihat. Badan dia macam demam lah masa tu. Tak pastilah kenapa Boy pergi kat Jakarta tu, sama ada urusan kerja ataupun pergi bercuti lah dengan kawan-kawan. Boy sebenarnya dah tidur masa tu, pukul 8.30 malam. Boy terjaga sebab Boy terdengar bunyi ketukan pintu. Boy pun bangun, berjalan menuju ke arah pintu dalam keadaan yang mengantuk. Boy bukalah pintu. Bila Boy buka pintu, Boy tengok adalah salah seorang kawan dia dah balik. Nama kawan Boy ni yang dah balik ni adalah Dol. Dol berdiri tercegat aja dekat depan pintu tu dengan muka yang sangat sedih. Boy mula rasa pelik. Awalnya kau balik, mana yang lain? Tapi Dol tak jawab apa-apa. Dol masuk aja dalam bilik, berjalan masuk dalam bilik dan terus menuju ke arah bilik air. Dia masuk dalam bilik air tu, tutup pintu. Boy rasa pelik lah masa tu. Dia ni ada bergaduh dengan yang lain ke macam mana ni? Tapi Boy buat tak tahu je lah. Boy pergi dekat tilam dia, dekat katil dia, disambunglah berbaring. Sebab dia rasa memang betul-betul tak sihat masa tu. Boy pejamkan mata nak sambung tidur lah. Tapi Boy tak tidur lagi masa tu. Lebih kurang 2-3 minit macam tu, Boy terasa macam nak kencing. Boy pun bangun semula. Bangun, pergilah dekat tandas, dekat bilik air tu. Dia ketuklah pintu. Dol, Dol, aku nak guna tandas ni, aku nak kencing. Tapi tak ada sebarang respon daripada Dol. Lepas tu Boy ketuk lagi, ketuk pintu bilik air tu. Oi Dol, cepatlah sikit, aku nak terkencing dah ni. Tapi sama juga, senyap aja. Tak ada sebarang respon daripada Dol. Akhirnya Boy buka aja pintu tu, pintu bilik air tu. Pintu bilik air memang tak terkunci masa tu. Bila pintu bilik air dah terbuka, Dol pun tengok dekat dalam. Dalam bilik air tu rupanya kosong. Tak ada pun Dol, tak ada orang pun dekat dalam tu. Boy pun masuk dalam bilik air. Dia panggil lah, Dol, Dol. Masa Boy berada dalam bilik air tu, panggil nama Dol tu, Boy terdengar suara Dol daripada luar. Bila Boy dengar suara Dol daripada luar, Boy pun pergilah jenguk. Dekat dalam bilik hotel tu ada satu kerusi, kerusi sofa single seater. Dekat atas kerusi sofa tu lah Boy nampak si Dol ni duduk. Boy pun cakap, lah bila masa kau keluar, patutlah aku ketuk pintu bilik air ni, tak ada orang menyahut. Rupanya kau dah ada kat luar. Tak apalah. Lepas tu Boy pun dia tutuplah pintu toilet tu, pintu bilik air. Dia selesaikanlah urusan dia kencing. Dah selesai kencing, basuh muka semua, Boy pun keluar semula daripada bilik air tu, pergi dekat tilam dia, pergi dekat katil dia, sambunglah berbaring. Masa tu Dol masih lagi duduk dekat atas sofa tu. Dia duduk tegak aja, steady aja, tak bergerak. Tapi Boy tak bercakap dengan Dol masa tu, sebab dia perasan Dol ni memang lain macam ada masalah aja. Jadi biarkanlah. Sebab Boy pun dia bukan sihat sangat, dia tak sihat masa tu. Boy pun sambunglah tidur.
Boleh tahan lama lah boy tidur. Lebih kurang pukul 11.30 malam macam tu, boy terjaga. Boy terjaga sebab boy terdengar bunyi orang ketawa dalam bilik tu. Bila boy buka mata, boy nampak Dol ni masih lagi duduk atas kursi sofa tadi. Cuma bezanya, sekarang ni kerusi tu menghadap cermin kaca di dalam bilik hotel tu. Boy nampak lah masa tu Dol sedang ketawa, tapi bukanlah ketawa yang kuat, ketawa perlahan. Boy mula berasa pelik dengan tingkah laku Dol. Dah kenapa pula ketawa macam ni? Tadi bukan main sedih lagi. Dan yang menambahkan pelik adalah pergerakan badan si Dol ni. Badan Dol masa tu berhayun kiri kanan, berhayun sambil ketawa. Boy perhati aja tingkah laku si Dol ni. Boy mula terfikir, kenapa pula si Dol ni? Dah jadi gila ke apa? Dalam keadaan macam tu, tiba-tiba kedengaran pintu bilik hotel diketuk. Boy pun cakap dekat Dol, "Oi Dol, bukalah pintu, diorang nak masuk tu." Tapi Dol buat tak tahu je. Dia terus ketawa sambil menghayunkan badan kiri dan kanan. Bila Boy tengok si Dol ni buat tak tahu je, dia pun bangunlah. Bangun, terus berjalan menuju ke arah pintu. Boy pun buka pintu. Bila Boy buka pintu, tengok adalah kawan-kawan dia balik. Tapi yang mengejutkan, dalam ramai-ramai kawan-kawan dia tu, ada berdiri si Dol. Boy sangat-sangat terkejut masa tu. Meremang bulu roma dia. Boy cepat-cepat toleh ke belakang. Dia tengok ke arah sofa tadi. Sofa tempat dia nampak si Dol ni ketawa sambil menghayunkan badan kiri dan kanan. Dia tengok Dol dah tak ada dekat situ. Bayangkanlah macam mana perasaan Boy pada masa tu. Kawan-kawan Boy yang berada dekat depan pintu pelik melihat keadaan Boy. Itulah kisah pengalaman seram yang dialami oleh Boy ketika dia berada seorang diri dalam sebuah bilik hotel di kota Jakarta, Indonesia. Tak tahulah apa sebenarnya yang Boy ni nampak. Menyerupai kawan dia yang bernama Dol. Mungkin sebab pada masa tu Boy ni berada seorang-seorang dalam bilik, ditambah pula keadaan Boy tak berapa sihat masa tu. Jadi mudahlah benda-benda ni nak menakut-nakutkan Boy. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Dayah untuk memudahkan cerita. Semasa perkara ni berlaku, Dayah menumpang di rumah nenek dia. Di rumah nenek Dayah ni cuma ada 3 orang. Dayah, nenek dia dan seorang pak saudara Dayah. Jadi kenapa sebenarnya Dayah menumpang dekat rumah nenek dia? Dayah menumpang dekat rumah nenek dia sebab keluarga Dayah ada masalah. Ada konflik lah antara mak dan juga ayah dia. Tak tahulah apa sebenarnya masalah mak dan juga ayah Dayah ni. Tapi yang pastinya, Dayah hanya tinggal sementara saja di rumah nenek. Bila dah tinggal di rumah nenek ni, banyaklah nenek ni pesan. Pantang-pantang larang apa semua nasihat daripada nenek. Antaranya adalah pantang larang ketika tidur. Dayah ni, dia kalau tidur, dia suka pakai short. Pakai seluar pendek bersama-sama dengan baju t-shirt. Masa tidur, Dayah memang pakai selimut. Tapi bila dah bergolek kiri kanan tidur buas kan. Jadi selimut tu selalu terselak, terbuka. Nenek Dayah pernah ternampak keadaan Dayah tidur. Jadi sebab itulah nenek Dayah tegur pasal pemakaian Dayah lah. Nenek Dayah pesan, kalau nak tidur, kena pastikan pakai pakaian yang menutup bahagian-bahagian yang tak sepatutnya. Maknanya tak bolehlah pakai seluar pendek macam tu, pendek sangat macam tu. Kena pakai yang okey sikit lah. Dan lagi satu yang nenek Dayah selalu pesan adalah posisi tidur. Nenek Dayah pesan, kalau nak tidur, kalau boleh jangan tidur terlentang. Tidurlah dalam keadaan yang mengiring. Bila banyak sangat nenek Dayah ni pesan, Dayah pun tanyalah, kenapa nenek pesan macam ni? Kena tidur pakaian yang elok, kena tidur mengiring apa semua. Nenek Dayah pun bagi tahulah, kita hidup di dunia ni bukan ada manusia je, ada makhluk lain. Dan makhluk lagi satu ni pun dia sama macam kita, ada jantan, ada betina. Dayah sebenarnya tak berapa nak peduli sangat, tak berapa percayalah dengan apa yang nenek dia cakap ni. Tapi Dayah sekadar mengangguk je lah. Dia iakan je lah apa yang nenek dia cakap. Yelah nek, nanti saya ikutlah apa yang nenek pesan. Padahal Dayah tak ikut pun apa yang nenek dia cakap. Dayah masih lagi keadaan yang sama. Pakai pakaian yang sama macam biasa dia pakai masa nak tidur. Dan dia tidur dalam posisi yang sama, posisi terlentang. Dayah tak faham sebenarnya apa yang nenek dia cakap tu adalah dalam rumah tu sebenarnya.
Sebab kalau pakaian macam tu tidur dekat mana-mana, mungkin tak ada gangguan apa-apa. Tapi di rumah nenek ni memang ada sesuatu tinggal. Sebab itulah nenek dia pesan macam tu. Tapi masa tu Dayah belum sedar lagi pasal perkara ni. Sampailah satu malam. Pada malam kejadian ni, Dayah berada seorang-seorang dalam rumah tu. Nenek dan juga pak saudara Dayah keluar, ada urusan dekat luar. Bila dah tinggal seorang-seorang dekat rumah tu, Dayah duduklah dekat ruang tamu, nonton TV seorang-seorang. Sampailah jam 11 malam. Bila jam dah menunjukkan pukul 11 malam, Dayah pun masuk dalam bilik, tutup TV, masuk dalam bilik, dah ready nak berbaring lah dan nak tidur. Tapi masa tu, Dayah rasa tak sedap hati nak tidur. Sebab tak ada orang dekat rumah tu, dia seorang aja. Jadi Dayah buat keputusan untuk tunggu dulu nenek dia balik. Barulah dia nak tidur. Dayah pun baringlah dalam bilik dia, sambil main handset. Tak lama lepas tu, Dayah pun terdengar bunyi pintu. Pintu terbuka, kemudian tertutup. Jadi Dayah fikir nenek dah balik lah. Nenek dan pak saudara dia dah balik. Biasanya kalau nenek dia balik, nenek dia akan pergi jenguk dulu Dayah dekat dalam bilik. Dia tegur lah, kau tak tidur lagi? Main handset lagi malam-malam macam ni. Tutuplah handset tu. Tidurlah, tak elok anak dara tidur lewat. Macam tu lah biasanya. Tapi kali ni, lepas Dayah dengar bunyi pintu rumah terbuka tertutup tu, Dayah dah tak dengar apa-apa. Tak ada bunyi tapak kaki, tak ada bunyi suara nenek dia bercakap dengan pak saudara dia. Dan nenek dia tak ada pun pergi jenguk dia dekat bilik. Mula-mula tu okey lagi. Tapi bila dah 4-5 minit masih lagi sunyi macam tu, Dayah dah mula rasa tak sedap hati. Ada benda tak kena ni. Dayah pun bangun. Dayah bangun nak turun lah. Nak turun nak pergi tengok dekat luar. Tapi belum sempat Dayah turunkan kaki dekat atas lantai bilik dia tu, tiba-tiba pintu bilik Dayah terbuka. Perlahan aja terbuka, tapi tak terbuka luas. Terbuka sikit aja. Nampaklah ada ruangan dekat celah pintu. Masa itulah Dayah ternampak ada mata yang memerhatikan Dayah daripada celahan pintu tu. Ada orang mengintai Dayah masa tu. Dayah dah mula ketakutan masa tu. Siapa pula yang jenguk aku ni? Ada pencuri ke? Tubuh Dayah menjadi kaku. Dayah tak tahu nak buat apa masa tu. Dalam keadaan ketakutan tu, tiba-tiba Dayah terdengar, Dayah. Ada orang panggil nama dia. Dayah memang ketakutan masa tu. Badan dia menggeletar takut. Dia cepat-cepat baring, cepat-cepat selimutkan badan dia. Dalam keadaan berselimut tu, Dayah membaca surah Al-Fatihah. Masa Dayah baca surah Al-Fatihah tu, dalam keadaan menggeletar takut dalam selimut tu, Dayah dapat dengar suara benda tu ikut bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Benda tu sambung bacaan Dayah. Dayah nak menangis dah masa tu. Terlalu takut. Nasib baik tak lama keadaan macam tu. Tak lama lepas tu, Dayah pun dengar bunyi nenek dia bagi salam, buka pintu dan tutup pintu. Dengarlah nenek dia bersembang dengan pak saudara dia, bunyi tapak kaki semua. Dan tak lama lepas tu, nenek Dayah pun bukalah pintu bilik dia. Kau ni dah kenapa? Berselubung macam ni. Dayah pun bukalah selimut dia tu. Tengok betul lah nenek dia. Dayah mula berasa lega. Alhamdulillah, nenek dah balik. Dayah pun bercakap macam biasalah. Dia tak bagi tahulah apa yang dah berlaku. Saya nak tidur dah nenek. Tunggu nenek balik dulu. Yelah. Tidur, jangan main handset tu. Dah lewat ni. Lepas tu nenek Dayah pun tutup pintu bilik. Dayah sebenarnya masih lagi berada dalam keadaan ketakutan. Kalau ikutkan hati, dia nak minta dengan nenek dia, nak tumpang tidur sekali dengan nenek dia. Tapi disebabkan perasaan malu, Dayah lupakan niat dia. Takkanlah nak minta dengan nenek dia nak tidur sekali. Akhirnya Dayah buat keputusan untuk tak nak tidur malam tu. Dia takut kalau dia tidur, benda tu datang lagi. Dayah pun berbaring atas katil dia. Tapi makin lama mata Dayah makin mengantuk. Makin mengantuk dan akhirnya Dayah tertidur. Tak lama lepas tu, Dayah terjaga semula. Dayah terjaga sebab dia rasa ada satu benda dah pegang tangan dia, kiri dan kanan. Dayah mula terasa takut masa tu. Dayah pun nak menjerit lah. Tapi suara tak keluar. Nafas Dayah rasa makin lama makin pendek. Susah nak bernafas. Dayah terasa seperti ada satu benda berat yang dah tindih badan dia. Dayah tidur dalam keadaan terlentang masa tu. Barulah Dayah teringat pesan nenek dia, supaya jangan tidur terlentang. Dayah memang tak nampak apa-apa masa tu. Cuma dia rasa berat je lah. Dayah mula melawan dan dia cuba nak
berselawat, nak beristighfar daripada mulut dia masa tu. Tapi tak keluar apa-apa. Dia tak boleh nak berkata-kata masa tu. Jadi dayah pun dia istighfar dalam hati. Selawat dalam hati, istighfar dalam hati berulang-ulang kali. Makin lama makin kuat istighfar dia dalam hati tu. Dan akhirnya bolehlah disebut sikit-sikit. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lama kelamaan makin kuat dayah boleh bersuara, boleh beristighfar, boleh berselawat. Dayah makin kuat melawan. Akhirnya dayah pun berjayalah menggerakkan badan dia. Berpeluh-peluh badan dayah masa tu. Dayah berdebar dan ketakutan. Masa tu dayah mula sedar silap dia. Dia tak dengar nasihat nenek dia. Padahal awal-awal lagi nenek dayah dah pesan supaya jaga pakaian dan jaga posisi tidur. Ada sebabnya. Semenjak kejadian tu, dayah dah mula berubah. Dayah dengar nasihat nenek dia. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.